Cikguku Nurul Izzah binti Kunazri merupakan guru dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Pengalaman Cikgu Izzah sebagai guru masih baru dengan tempoh perkhidmatannya baru saja menjangkau 1 tahun. Meskipun begitu, semangat dan dedikasinya dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak sangat tinggi. Cikgu Izzah komited untuk terus belajar dan meningkatkan kemahirannya agar dapat memberikan yang terbaik kepada anak didiknya. Guru luar bidang pendidikan awal kanak-kanak ialah Ustazah Kenanga binti Kadir berusia 54 tahun dan berpengalaman bekerja selama 31 tahun. Jelas Ustazah walaupun sudah layak untuk bersara, beliau memilih untuk terus berkhidmat kerana merasa masih muda sebagai pendidik dan berpendapat masih banyak perkara yang perlu dipelajari. Keputusannya untuk terus berkhidmat meskipun sudah layak bersara menunjukkan dedikasi dan cintanya terhadap profesen keguruan. Dalam pekerjaan ni, dalam perguruan, dia dah kena belajar juga. Cuma dia kena lakukan sekali. Tidak, guru ni bukannya mengajar PDPC, bukannya rutin. Kita kena ada sentiasa penambahbaikan, kita ada kena sentiasa mengikut perkembangan semasa. Melalui cara guru di sekolah beliau memberikan pengajaran dan membantu dirinya dan rakan-rakan untuk memahami sesuatu pelajaran. Tambahan pula, keinginan Cikgu Nurul Izzah menjadi guru juga adalah disebabkan beliau mempunyai seorang ibu saudara dan berkhidmat di sekolah menengah. Pengalaman beliau yang pernah melihat cara ibu saudaranya berinteraksi dan cara mengajar dengan efektif memberikannya inspirasi kepada beliau untuk menjadi seorang guru kerana menurut beliau, seorang guru akan memancarkan aura guru itu tersendiri. Di samping ingin membantu keluarganya, Cikgu Nurul Izzah bertekad untuk melanjutkan pengajiannya di peringkat diploma dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak dan menceburi diri dalam bidang pendidikan. Manakala menurut Ustazah Kenanga, perkara yang mendorong beliau untuk menjadi seorang guru adalah pengalaman yang diperolehi semasa di bangku sekolah. Beliau mengatakan, semasa di sekolah, beliau merupakan seorang pengawas dan mereka seringkali diminta untuk menjaga kelas ketika guru mereka mempunyai urusan. Melalui pengalaman tersebut, Ustazah Kenanga mengambil kesempatan untuk mengajarkan sekolah saya dalam sesuatu pelajaran dan keadaan ini telah menyebabkan timbulnya perasaan beliau untuk menjadi seorang guru pada masa akan datang. Tambahan lagi, latar belakang keluarga Ustazah Kenanga yang sederhana menjadi dorongan beliau untuk melanjutkan pengajian di Maktab Perguruan Islam untuk menjadi seorang guru. Hal ini dikatakan kerana beliau berazam untuk melanjutkan pengajiannya menjadi seorang guru bagi membantu memajukan dan merubah nasib keluarganya, dan baginya menjadi seorang guru pada ketika itu adalah keputusan yang paling tepat dan cepat bagi membantu keluarganya. Dalam sesi wawancara ini juga kami telah mengajukan soalan, apakah pengalaman yang menarik tidak dapat dilupakan oleh guru tersebut? Berdasarkan wawancara bersama Cikgu Nurul Izzah, pengalaman yang beliau tidak dapat lupakan sepanjang bergelar menjadi seorang guru dalam melihat kejayaan anak beliau yang mampu melangkah dengan caranya ke peringkat sekolah beliau, di mana beliau berasa terharu apabila melihat perkembangan anak didiknya yang tidak lagi membaca telah menjadi seorang yang lebih mahir dan menguasai konsep 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Selain itu, dengan tempoh pengalaman setahun lebih ini juga, Cikgu Nurul Izzah mengatakan bahawa pengalaman yang menarik sepanjang beliau menjadi seorang guru adalah melihat kebersamaan dan komitmen daripada ibu bapa untuk memberikan sokongan kepada anak-anak mereka. Hal ini telah memberikan kesan yang sangat baik terhadap perkembangan anak-anak. Manakala berdasarkan pengalaman Ustazah Kenanga pula, beliau menyatakan menjadi seorang guru adalah satu pengalaman yang sentiasa terbaik, kerana guru adalah seorang pengajar dan pengajar. Menurut beliau, meskipun guru telah mempelajari sesuatu ilmu, tetapi ilmu tersebut adalah sentiasa dibuat penambahbaikan menjadi pengalaman. Tambahan pula, beliau juga menyatakan bahawa menjadi seorang guru adalah menjadikan diri sentiasa muda kerana guru sentiasa bercampur dan berkomunikasi dengan anak-anak usia muda, dan guru juga mampu menyesuaikan diri mereka untuk bergaul dengan pelajar. Sebelum itu, Ustazah Kenanga juga
semasa. Seorang guru tidak seharusnya menilai dirinya adalah lebih baik dengan pengalaman yang dia berolehi, tetapi guru hendaklah sentiasa mempelajari ilmu baharu daripada guru baru, dan guru baru pula perlulah bertanyakan pengalaman daripada guru yang telah lama berkhidmat. Menurut beliau, guru hendaklah sentiasa saling membantu untuk melahirkan generasi yang cemerlang. Di samping itu, menurut Ustazah Kenanga, sebagai seorang guru hendaklah sentiasa bersedia dan rajin untuk menghadapi sebarang perubahan dan sentiasa membuat perbaikan dengan mengikuti terkini kanak-kanak yang berminat dengan teknologi sejarah. Ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk dalam bidang perguruan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama Cikgu Ko Nurul Izzah binti Ko Nazri dan Ustazah Kenanga binti Kadir, seseorang yang ingin masuk dalam bidang perguruan haruslah mempunyai ciri seperti ini. Antaranya ialah mempunyai minat untuk menjadi seorang guru. Meminati bidang perguruan sebelum menceburi kerjaya ini adalah penting bagi memastikan kejayaan dalam menghasilkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Hal ini demikian kerana guru yang berminat dalam bidang perguruan akan mempunyai dorongan intrinsik yang kuat. Mereka akan lebih bersemangat untuk mengajar dan sentiasa ingin memberikan yang terbaik dalam setiap apa yang mereka sampaikan kepada murid-murid. Selain itu, Ustazah Kenanga binti Kadir juga telah menekankan bahawa seseorang individu yang ingin menjadi seorang guru haruslah mempunyai sifat tanggungjawab yang tinggi. Ciri-ciri ini sangat wajib dalam diri seorang guru kerana seseorang yang bertanggung jawab boleh memberikan komitmen terhadap tugas, menghormati masa, patuh terhadap etika dan undang-undang serta boleh mengurus kelas dengan baik. Sebagai contoh, seorang guru yang bertanggung jawab akan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap tugas mereka seperti menyediakan rancangan pengajaran yang berkualiti dan memastikan semua murid mendapat perhatian yang diperlukan untuk mencapai kejayaan akademik. Seterusnya, jujur dan amanah adalah salah satu ciri kepribadian yang perlu ada dalam diri seorang guru. Guru bukan sahaja mengajar ilmu akademik, tetapi juga membentuk akhlak dan moral pelajar. Seorang guru yang jujur dan amanah menjadi contoh teladan yang baik, membantu pelajar mengembangkan nilai-nilai positif dalam kehidupan murid-murid. Ciri ini menunjukkan integriti profesional guru dalam menjalankan tugas mereka. Ini termasuk adil dalam memberikan manfaat, tidak memihak kepada mana-mana pelajar, dan melaporkan prestasi serta isu disiplin dengan jujur. Integriti ini penting untuk memastikan sistem pendidikan yang adil dan berkesan. Seterusnya, ciri atau sifat yang beliau rasakan perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru. Terdapat beberapa ciri atau sifat yang perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru yang unggul berdasarkan wawancara yang telah dilakukan. Salah satu ciri yang perlu disemai oleh seorang guru ialah sifat empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk memahami apa yang dialami oleh orang lain menurut perspektif mereka. Ciri ini sangat penting bagi seorang insan yang dikenali sebagai guru kerana ianya boleh membantu untuk membina hubungan yang kukuh dengan murid-murid di sekolah. Menurut Ustazah Kenanga, guru yang empati haruslah mengenali dan memahami emosi murid-murid sama ada mereka sedang berasa gembira, sedih ataupun sedang berasa tertekan. Selain itu, tanggungjawab juga adalah ciri yang penting untuk disemai dalam diri setiap guru. Seorang guru bukan sahaja bertanggung jawab terhadap diri sendiri, tetapi juga kepada murid-murid, ibu bapa dan komuniti. Di sekolah, guru bertanggung jawab terhadap pencapaian akademik murid-murid, di mana guru haruslah merancang dan menyediakan bahan pengajaran yang sesuai dan berkualiti. Setelah itu, guru haruslah melakukan penilaian dan maklum balas kepada murid-murid agar mereka dapat mengetahui kelemahan masing-masing dan boleh memperbaiki kelemahan tersebut. Di luar sekolah, guru bertanggung jawab untuk menjaga komunikasi dengan ibu bapa, yaitu dengan memberikan laporan mengenai perkembangan anak-anak mereka di sekolah. Seterusnya, penjagaan akhlak seorang guru juga merupakan salah satu aspek yang penting untuk dititik beratkan. Di sekolah, guru bukan sahaja berperanan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai role model kepada murid-murid dari aspek tingkah laku. Bukan itu sahaja, guru juga boleh menunjukkan sifat rendah hati agar dapat dijadikan teladan kepada semua anak didik di sekolah. Sebagai contoh, apabila seorang guru melakukan kesalahan, guru haruslah mengakui kesalahan mereka dan bersedia untuk memperbaiki diri.
ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru. Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan, Cikgu Ku Nurul Izzah dan Ustazah Kenanga menyatakan bahawa ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru ialah panas bara. Seorang guru haruslah bijak dalam mengawal emosi kerana semasa mengajar guru akan berhadapan dengan pelbagai situasi mencabar, terutamanya sifat murid yang pelbagai. Semasa di dalam kelas, guru haruslah mengawal suasana kelas yang positif dan kondusif bagi mengekalkan keharmonian bilik darjah. Hal ini kerana apabila guru tidak dapat mengawal emosi, apabila berada dalam kelas yang akan mengakibatkan konflik bersama murid-murid. Jika guru dapat mengawal emosi, ianya akan memberi contoh yang baik kepada murid-murid tentang cara mengendalikan emosi dalam situasi yang mencabar. Bukan itu sahaja, ianya juga dapat menjaga emosi murid-murid yang seperti kita ketahui mereka mempunyai jiwa yang halus. Selain itu, seorang guru juga tidak sepatutnya menjadikan isu luar sebagai benteng menyampaikan ilmu. Sebagai pendidik, adalah penting untuk memfokuskan perhatian kepada tugas utama, iaitu menyampaikan ilmu kepada murid-murid tanpa diganggu oleh isu luar yang mungkin bersifat politik, sosial atau peribadi. Hal ini kerana semua murid mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama rata. Kesimpulannya, sifat seperti ini haruslah dihindari oleh setiap guru agar dapat mengelakkan sebarang konflik sesama murid di dalam bilik darjah. Seterusnya, kita lihat pula kepada apakah harapan guru-guru ini kepada bakal guru yang akan datang. Jadi, pertama sekali, Cikgu Ku Nurul Izzah menyatakan bahawa beliau berharap agar bakal-bakal guru yang akan datang menjadi guru yang terbaik. Guru yang terbaik dalam membimbing dan membantu anak-anak murid dalam akademik dan juga sasiah. Seterusnya, beliau juga berharap agar bakal guru belajar cara untuk mendapatkan kepercayaan ibu bapa dan juga organisasi. Dengan cara bakal guru ataupun guru yang sedia ada juga perlu profesional dalam melaksanakan tanggungjawab. Ustazah Kenanga menyatakan bahawa harapan beliau adalah sama dengan harapan ibu bapa di luar sana kerana mereka semua berharap agar bakal-bakal guru yang akan mengajar anak mereka akan membimbing anak mereka menjadi manusia yang berakhlak mulia dan juga cemerlang akademik. Seterusnya, beliau berharap agar semua guru sentiasa belajar kerana setiap guru perlulah bersedia untuk menuntut segala ilmu yang baru yang mampu membantu meningkatkan kemahiran pengajaran. Di akhir wawancara ini, Cikgu Ku Nurul Izzah menasihati kami agar sentiasa menuntut ilmu kerana pembelajaran adalah sepanjang hayat. Dengan segala ilmu yang kita pelajari, mampu membantu kita serba sedikit dalam memahami emosi kanak-kanak dengan lebih mendalam dan cara komunikasi yang berkesan. Ustazah Kenanga juga menasihati kami untuk sentiasa menyoal diri sendiri. Adakah kita semua bakal guru bersedia dan mampu untuk menggalas tanggungjawab sebagai seorang guru? Kerana jelasnya kita semua tahu bahawa tanggungjawab sebagai seorang guru itu sangat besar dan sangat berat. Jadi kita perlu persoalkan diri dan perbaiki diri sendiri. Alhamdulillah, telah selesai sesi temu bual yang dijalankan terhadap Cikgu Ku Nurul Izzah dan Ustazah Kenanga. Sedikit sebanyak memberi kesedaran dari segi maklumat yang bermanfaat untuk diaplikasikan dalam diri, terutamanya dalam diri saya sendiri. Apa yang dimaksudkan ialah sebagai seorang guru perlu sentiasa memahami ilmu yang hendak disampaikan kepada murid dan perlu mempunyai sumber rujukan yang banyak bagi sesuatu bidang tersebut. Perkara ini sangat penting supaya guru sentiasa berada dalam keadaan bersedia untuk jawab persoalan yang akan ditanyakan pelajar. Tokoh IGP juga mengingatkan supaya seorang guru perlu mahir dalam ilmu teknologi supaya dapat diaplikasikan dalam pembelajaran, lebih lagi dalam norma baharu kini
supaya pelajar tidak mudah jenuh dan bosan walaupun belajar di rumah. Oleh itu, sebagai seorang bakal guru perantis, saya perlu memastikan saya dalam keadaan bersiap dengan pengetahuan yang selengkapnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sepanjang sesi wawancara ini dijalankan bersama Cikgu Nur Izzah dan juga Ustazah Kenanga, sedikit sebanyak memberi kesedaran kepada saya berkaitan kesediaan dan kemampuan saya untuk mendalami bidang perguruan ini. Dan saya juga sedar masih banyak lagi ilmu yang perlu saya dalami untuk berjaya dalam bidang perguruan, dan juga saya perlu bersedia untuk sentiasa perbaiki diri dari masa ke masa. Jadi wawancara ini sangat membantu saya untuk lebih maju dalam bidang yang saya pilih, dan saya juga sedar yang bahawa saya perlu lebih banyak bersabar dan perlu banyak mencari idea baru yang lebih praktik untuk meningkatkan kemahiran mengajar saya. Dan saya juga sedar yang masih banyak lagi cabaran yang saya belum lagi alami, dan saya perlu bersedia untuk alaminya. Melalui wawancara dan perbincangan ini, saya memperoleh pandangan berharga tentang pentingnya terus belajar berkaitan teknik pengajaran dan pendekatan kreatif. Kedua-dua guru menekankan bahawa kesabaran adalah elemen penting dalam menangani pelbagai ragam pelajar dan memastikan pengajaran yang berkesan. Pengurusan masa yang baik dan penglibatan aktif pelajar dalam pembelajaran turut diutamakan. Refleksi ini membantu saya untuk memahami aspek-aspek penting yang perlu diberi perhatian sebagai bakal guru. Jadi saya berazam untuk mempraktikkan nasihat yang telah diberikan untuk terus belajar, bersabar dan mencari idea-idea inovatif agar dapat menjadi guru yang efektif dan inspiratif untuk pelajar saya pada masa hadapan. Saya berharap dapat membentuk generasi yang berpengetahuan dan berakhlak mulia, serta menyemai semangat cinta terhadap pembelajaran dalam diri setiap pelajar saya. Akhir sekali, saya berharap untuk menjadi seorang guru yang sentiasa dihormati dan disegani oleh pelajar, rakan sekerja, masyarakat serta menjadi individu yang bermanfaat kepada orang lain. Berdasarkan wawancara bersama Cikgu Nur Izzah dan Ustazah Kenanga, saya telah mendapat banyak pengajaran dan kesedaran mengenai ciri-ciri kepribadian yang penting untuk menjadi seorang guru yang berjaya. Dengan ini, saya akan berusaha untuk mengaplikasikan semua pengajaran ini dalam kerjaya saya agar dapat memberikan yang terbaik kepada murid-murid saya dan membantu mereka mencapai kejayaan dalam akademik dan kehidupan. Selain itu, saya juga perlu melatih diri untuk menjadi seorang insan yang sabar, kerana seperti yang kita ketahui, di sekolah nanti guru akan menghadapi pelbagai dugaan yang mencabar, seperti berhadapan dengan pelbagai ragam manusia. Akhir sekali, saya juga akan memperbaiki diri dari masa ke masa agar dapat menjadi seorang cikgu yang cemerlang. Sekian dan terima kasih. Hasil daripada sesi wawancara yang telah kami jalankan dengan guru yang berpengalaman telah memberikan inspirasi yang mendalam kepada saya dalam mempersiapkan diri untuk menjadi seorang guru pada masa akan datang. Menyedari pentingnya komitmen terhadap profesi seorang guru, saya bertekad untuk terus sentiasa belajar, memperbaiki diri dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan saya dalam bidang pendidikan. Hal ini kerana ianya penting dalam membantu saya membentuk generasi yang berpengetahuan. Selain itu, kekreatifan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menarik dan berkesan adalah penting untuk memastikan pendidikan yang dijalankan adalah lebih efisien dan bermakna. Tambahan lagi, perkara paling penting yang perlu ada pada seorang guru adalah nilai kesabaran yang tinggi dalam menghadapi segala kemungkinan dan cabaran yang akan berlaku, kerana menjadi seorang guru adalah tidak mudah. Guru akan sentiasa berhadapan dengan pelbagai tingkah laku pelajar yang berbeza-beza.
Oleh itu, saya perlu mempersiapkan diri untuk menjadi seorang guru yang berkomitmen tinggi dan mempunyai etika yang profesional. Sekian itu saja dan terima kasih. Wawancara ini memberikan pandangan mendalam tentang pengalaman dan pandangan dua guru berjaya dari bidang yang berbeza. Kedua-dua guru berkongsi nilai dan prinsip yang sama seperti dedikasi, ketekunan dan komitmen tinggi dalam mendidik. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga kepribadian yang baik seperti empati, tanggungjawab dan kejujuran. Harapan mereka untuk guru masa hadapan adalah agar terus berusaha menjadi lebih baik, profesional dan inspiratif. Jadi kami berjanji untuk mengambil pengajaran dari nasihat mereka dan berusaha menjadi guru yang terbaik bagi anak didik kami pada masa hadapan.